pekerja. Ya. So kita akan mulakan sekarang. Saya akan menjemput Yang Berhormat Menteri Kanan, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Silakan. Tuan Yang di-Pertua, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian di dalam perbahasan rancangan Malaysia ke-12 dan menyentuh pelbagai aspek berkaitan perdagangan, pelaburan dan perindustrian. Saya dan kementerian mengambil perhatian serius terhadap semua pandangan dan cadangan yang telah dikemukakan untuk memastikan pemulihan ekonomi negara akan lebih rancak dan kekal mampan. Yang Berhormat Pekan bertanyakan tentang usaha-usaha kerajaan dalam menyokong industri kenderaan elektrik ataupun EV. Malaysia mengambil pendekatan compare and offer dengan melaksanakan dasar yang komprehensif, jelas dan konsisten, merangkumi keseluruhan rantaian bekalan industri EV serta memberi galakan dalam meningkatkan penggunaan EV. Manakala pesaing serantau memberi tumpuan insentif hanya kepada OEM. Dasar Otomotif Nasional telah menggariskan inisiatif khusus bagi memperkukuh ekosistem EV seperti pembuatan komponen kritikal, penetapan standard dan menggalakkan aktiviti research, development, commercialization and innovation untuk membangunkan teknologi tempatan. Pada masa ini, kerajaan menawarkan insentif dalam bentuk pengecualian cukai langsung dan tidak langsung bagi aktiviti pemasangan dan penghilangan kenderaan EV, pembuatan komponen serta pembangunan ekosistem seperti fasiliti pengecasan. Antara insentif yang dinikmati oleh OEM adalah taraf perintis, allowance cukai pelaburan serta pengecualian duty import dan excise. Melangkah ke hadapan bagi mempertingkatkan pelaburan dan permintaan dalam industri EV, kerajaan sedang mengenal pasti strategi baru yang melibatkan penawaran pakej insentif yang merangkumi insentif untuk menggalakkan penggunaan EV oleh rakyat tempatan. Usaha ini adalah sejajar dengan dasar pelaburan baru negara berlandaskan aspirasi pelaburan nasional atau NIA yang memberi fokus kepada usaha untuk menarik pelaburan yang mempunyai tahap kompleksiti ekonomi yang tinggi dan berteknologi maju serta memenuhi kerangka ESG. Kementerian sedang memperhalusi cadangan pakej insentif untuk menggalakkan penggunaan EV yang antara lain pengecualian cukai jalan, pengecualian cukai pendapatan kepada individu yang memasang stesen pengecas EV dan juga insentif kepada pembeli EV melalui pelepasan cukai pendapatan. Malaysia telah berjaya menarik pelaburan daripada SK Nexilis, Republik Korea bernilai 4.3 bilion ringgit untuk mengeluarkan kerajang tembaga atau dengan izin Electro Deposited Copper Foil yang digunakan bagi penghasilan bateri EV. Industri ini dibangunkan di negeri Sabah yang akan membuka peluang pekerjaan baru yang berteknologi dan berkemahiran tinggi. Pelaburan SK Nexilis ini merupakan yang pertama di luar Republik Korea dan ini membuktikan keyakinan pelabur asing terhadap Malaysia sebagai destinasi pelaburan yang unggul dalam industri EV. Semua inisiatif ini dilihat mampu menyumbang ke arah merealisasikan hasrat kerajaan bagi menjadi negara neutral carbon seawal-awalnya pada tahun 2050. Tuan Yang di-Pertua, Yang Berhormat Bayan Baru membangkitkan isu prestasi perdagangan termasuk aktiviti import dan ekspor serta usaha-usaha membantu perkembangan SME. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, Menteri, salah satu fokus kerajaan dalam memulihkan ekonomi negara adalah pelaksanaan dasar-dasar perdagangan dan pelaburan yang terbuka, telus serta mesra perniagaan, termasuk meratifikasikan RCEP. Speaker, penjelasan. Saya habiskan para ini. Ya. Termasuk RCEP dan CPTPP. Perjanjian perdagangan bebas ini akan berupaya mempertingkat pasaran ekspor bagi produk tempatan melalui pengurangan dan penghapusan duty import di pasaran rakan dagang serta pengurangan halangan non-tariff barriers. Terima kasih, Menteri. Suaran. Pontian Suaran. Ya. Pontian. Pontian. Ya. Ya. Minta maaf. Datuk Speaker, kembali pada EV tadi. EV ni ada beberapa jenis motosikal, kereta, bas. Saya pun dah melihat ketika di meeting. Masalahnya ialah
untuk mendapatkan kenderaan itu kosnya agak mahal. Adakah kerajaan memberikan insentif tertentu bagi pengeluaran kereta EV misalnya dengan harga yang kompetitif, dan kemudian setakat manakah jumlah-jumlah yang digunakan di negara kita ini, adakah kementerian puas hati terhadap jumlah-jumlahnya, dan bila agaknya kita boleh mencapai KPI yang tertentu supaya rendah karbon dan sebagainya jika penggunaannya terlalu terhad dan tempat mengecasnya juga terlalu terhad. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pontian. Saya telah berkongsi sebentar tadi bahawa kementerian sedang mengenal pasti strategi baru termasuk penawaran insentif bukan sahaja pengeluaran EV tetapi juga menggalakkan penggunaan EV di kalangan rakyat tempatan dengan insentif-insentif yang telah saya cerahkan tadi. Walau bagaimanapun perkara ini sedang dalam pemerhatian Kementerian Keuangan dan kita berharap perkara-perkara ini dapat diberikan pertimbangan yang sewajarnya untuk menjayakan usaha ini. Tuan Yang Dipertua, keadaan ekonomi dunia yang penjelasan tadi, Tuan. Yang Berhormat Tuan, ya. Okay. Terima kasih ya Tuan Dipertua. Saya mengucapkan tahniah pada kerajaan di atas kerjaan menarik pelabur daripada Korea, khususnya ke KK di Kota Kinabalu. Saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat, adakah Yang Berhormat sadar bahawa teman-teman perindustrian di Sabah, POIC, Lahadatu, KKIP Kota Kinabalu, SOGDC di Sepitang, akan lebih menarik jika sekiranya beberapa kekangan yang dapat diatasi. Antaranya masalah bekalan air, sumber air yang begitu teruk di sekitar Kota Kinabalu, juga di POIC Lahadatu. Pada ketika ini di Lahadatu, masa tertentu air terpaksa dihantar dengan lori. Okay. Kemudian dari segi pelabuhan kita menghadapi masalah di POIC Lahadatu, kita sudah ada legal landing place, ada CIQ dan sebagainya, tetapi dari segi beberapa isu infrastruktur masih bermasalah. Begitu juga di Kota Kinabalu, begitu perlu diperluaskan, ada peruntukan daripada persekutuan tapi belum lagi dilaksanakan, dan untuk infra lain-lain di Taman Perindustrian Kota Kinabalu, peruntukan yang dapat daripada persekutuan semuanya dalam bentuk pinjaman. Walaupun sekecil 1 juta ringgit, 300,000, semua pinjaman. Daripada, adakah Yang Berhormat akan mengambil tindakan supaya perkara dapat diatasi, supaya tempat ini lebih menarik untuk pelaburan? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tuan. Saya ada topik khusus tentang pembangunan industrial park dalam penggulungan saya sebentar lagi, Yang Berhormat, ya. Tuan Yang Dipertua, keadaan ekonomi dunia yang semakin pulih telah memberikan impak positif kepada prestasi perdagangan negara. Jumlah perdagangan bulan Ogos meningkat 15.7% kepada 169.8 bilion ringgit berbanding Ogos 2020. Sejak Februari 2021, jumlah perdagangan merekodkan pertumbuhan 2 digit untuk 7 bulan berturut-turut. Ekspor merekodkan peningkatan 18.4% kepada 95.6 bilion ringgit. Import berkembang 12.5% kepada 74.2 bilion ringgit. Lebihan dagangan melonjak 44.7% kepada 21.4 bilion ringgit. Menurut Bank Negara, unjuran pertumbuhan ekspor 2021 adalah pada kadar 8.2%. Peningkatan ekspor akan didorong terutamanya oleh peningkatan permintaan luar dari rakan dagang utama Malaysia seperti ASEAN, Republik Rakyat China dan Amerika Syarikat. Ekspor Malaysia juga dijangka akan mendapat faedah daripada pengukuhan permintaan global bagi barangan elektrikal dan elektronik serta harga dan pengeluaran komoditi yang lebih tinggi. Madrid committed untuk membantu meningkatkan keupayaan syarikat-syarikat tempatan termasuk PMKS bagi menembusi pasaran antarabangsa. Program e-trade bertujuan membantu PMKS menembusi pasaran antarabangsa menerusi platform e-marketplace. Di bawah rancangan Malaysia ke-11, program ini telah berjaya memberi manfaat kepada 3,358 PMKS dan menghasilkan nilai ekspor sebanyak 376 juta ringgit. Program e-trade 2.0 akan diteruskan dalam rancangan Malaysia ke-12 merangkumi skim onboarding dan skim digital marketing and training
dengan peruntukan sebanyak 10 juta ringgit. Pameran MIHAS 2021 yang sedang berlangsung sehingga 31 Disember 2021 dianjurkan secara maya buat pertama kalinya pada tahun ini, berjaya melibatkan 549 exhibitors yang terdiri daripada 246 pempamer tempatan dan 303 pempamer dari luar negara, dengan perwakilan terbesar adalah Indonesia, China, Filipina, Republic of Korea, Thailand, Mexico dan Colombia. Sehingga 30 September 2021, MIHAS telah berjaya merekodkan jualan sejumlah 1.8 bilion ringgit secara atas talian yang terdiri daripada jualan yang dilaporkan oleh pempamer sebanyak 1.2 bilion ringgit dan 693.5 juta ringgit jualan daripada program penyumberan antarabangsa ataupun dengan izin International Sourcing Program ISP. Ya, boleh. Ya, yang Pasal berhormat MIHAS ni. Parit Bunta. Terima kasih pada speaker yang beri laluan dan juga Menteri. Berkaitan dengan MIHAS, saya ingin minta Menteri memberikan maklum balas kepada Dewan tentang apakah kesan kepada industri halal dalam konteks pandemik yang berlaku hari ini, sedangkan kita tahu MIHAS itu sendiri adalah mercu tanda kita, dan pada masa dulu memang Jabatan Perdana Menteri bagi agama dan juga MITI ni sebelah saya, rakan saya, kita bekerjasama berganding bahu untuk mempromosikan halal. Boleh maklum pada Dewan bagaimanakah kesan halal kepada industri halal kepada apa yang berlaku dalam akibat pandemik ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Parit Bunta. Semua sektor terkesan akibat pandemik COVID-19. Namun apa yang telah dilakukan oleh Matrade dalam usaha mempromosi produk-produk tempatan yang berunsurkan halal, kita telah seperti saya nyatakan tadi melakukannya secara atas talian buat kali pertamanya secara maya pada tahun ini, dan sambutannya daripada bukan sahaja exhibitors dalam negara tetapi di luar negara, antara negara-negara yang saya sebutkan tadi cukup promising dan cukup positif. Dan saya percaya apabila sempadan negara sudah dibuka, ianya lebih mempermudahkan, tetapi usaha ataupun kaedah atas talian ini juga efektif kerana kita boleh reach out bigger masses daripada apa yang kita lakukan secara konvensional sebelum ini secara fizikal. Jadi kalau boleh dalam masa terdekat kita nak buat secara hybrid, mungkin sebahagiannya secara fizikal, sebahagiannya secara maya. Namun apa yang telah kita capai ini satu kejayaan yang cukup positif. Satu lagi yang dibetul, saya juga ada topik tentang industri halal sebentar lagi yang boleh saya kongsi dengan Yang Berhormat Parit Bunta. Teruskan. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, Yang Berhormat Moh, dia tak terlibat dalam perbahasan ni. ada isu yang terlibat tetapi saya rasa boleh dicadangkan juga. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Dalam usaha kerajaan untuk memperhebatkan industri ekspor negara, adakah Yang Berhormat Menteri akan memperhalusi cadangan untuk meluluskan kegunaan medical hemp ataupun medical marijuana untuk diekspor juga ke luar negara, khususnya apabila perbincangan ini bukan berlaku baru-baru ini tetapi telah pun dibincangkan sampai ke proses muktamad, saya rasa Yang Berhormat Menteri pun tahu, iaitu pada bulan Februari 2020 sebelum kerajaan tumbang. Sudah pun kajian dilakukan oleh Prof Aisyah daripada USM dan sudah ada mesyuarat penyelarasan bagi tujuan dalam negara dan untuk ekspor ke luar negara. Adakah Yang Berhormat Menteri akan bincangkan perkara ini di peringkat Jemaah Menteri? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Muar. Memang benar kita bersama dalam pentadbiran yang lalu, perkara ini telah pun dibincang, dibentang dalam mesyuarat Jemaah Menteri. Beberapa pandangan telah dikemukakan. Kita juga telah engage dengan beberapa pihak termasuk academician dan juga pihak swasta untuk melihat potensi industri ini. Namun saya harus merujuk semula apakah status perkara ini kerana ianya juga melibatkan beberapa pindaan akta oleh Kementerian Kesihatan yang telah dibentangkan dalam mesyuarat yang lalu. Namun kita harus melihat dari perspektif yang lebih besar tentang keperluan industri ini diperkembangkan, namun mestilah
mengikut lunas-lunas peruntukan undang-undang yang sedia ada. Terima kasih Yang Bermakmur. Tuan Yang di-Pertua, kehadiran syarikat-syarikat MNC pastinya akan membuka peluang kepada syarikat tempatan khususnya PMKS untuk menjadi sebahagian daripada rantaian bekalan global. Bagi membolehkan PMKS memanfaatkan peluang ini, kerajaan telah mengambil dua pendekatan bagi meningkatkan kesiapsiagaan dan daya saing PMKS. Bagi menjaga masa yang telah diperuntukkan oleh Yang di-Pertua, saya akan menyebut inisiatif-inisiatif yang sedang dan akan dilakukan. Perinciannya akan saya kemukakan secara bertulis kepada Dewan Yang Mulia ini. Silakan. Pertama, kerajaan memperkenalkan beberapa insentif geran serta skim pembiayaan mudah untuk meningkatkan keupayaan syarikat tempatan dalam mengeluarkan produk dengan lebih cekap dan kos kompetitif melalui otomasi. Insentif allowance modal otomasi bertujuan mempercepat peralihan syarikat tempatan ke arah pengotomasian dan meningkatkan produktiviti. Sehingga 30 September 2021, sebanyak 421 syarikat telah diluluskan insentif allowance modal otomasi. Manakala skim pembiayaan mudah bagi otomasi dan pemodenan di bawah MIDF adalah untuk meningkatkan produktiviti dan kapasiti pengeluaran melalui pemodenan dan pengotomasian proses pengeluaran serta mengurangkan kebergantungan tenaga buruh asing. Sejak diperkenalkan sejak 2007 sehingga 31 Ogos 2021, MIDF telah meluluskan pembiayaan kasar berjumlah 3.8 bilion ringgit kepada 556 syarikat. Bagi tempoh Januari sehingga Ogos 2021, MIDF telah membiayai sebanyak 231.4 juta untuk membantu 65 syarikat. Industry Forward telah menggariskan dua program iaitu Readiness Assessment di bawah MPC dan juga Industry Forward Intervention Fund di bawah MIDA untuk membantu syarikat dalam transformasi ke arah Industri 4.0 yang merangkumi aspek mengenal pasti tahap pendigitalan dan pelaksanaan transformasi digital. Sejak tahun 2019 hingga Ogos 2021, sebanyak 1,030 PKS telah dipilih untuk menjalani RA, di mana 962 syarikat adalah daripada sektor perkilangan, manakala baki 68 syarikat adalah daripada sektor perkhidmatan berkaitan pengilangan. Bagi dana intervensi sehingga 30 September 2021, sebanyak 304 permohonan telah diterima dan 154 syarikat telah diluluskan dengan jumlah peruntukan sebanyak 54.3 juta ringgit. Di bawah rancangan Malaysia ke-12, sejumlah 100 juta ringgit telah dicadangkan untuk RA dan Intervention Fund. Pelbagai program pemasaran produk dan perkhidmatan halal telah dirangka oleh Halal Development Corporation bagi membantu SME, termasuk program iConnect Halal Supply Chain iaitu program usahamama HDC dengan Akademi Sains Malaysia yang bertujuan menyediakan bantuan keuangan sejumlah 4 juta ringgit bagi pengkomersialan produk R&D dan inovasi halal. HDC melalui Halal Integrated Platform HIP telah merangka program pembiayaan khas dengan usahamama institusi keuangan untuk manfaat syarikat-syarikat yang berdaftar dengan HIP. Di antara program pembiayaan yang diperkenalkan termasuk Go Halal Financing Program dengan penyediaan dana berjumlah 100 juta ringgit melalui usahamama HDC dan Bank Islam Malaysia Berhad. SME yang berdaftar di bawah HIP boleh memohon Go Halal Financing bagi membiayai aktiviti pemasaran produk, peningkatan keupayaan dan kapasiti serta penambahbaikan fasiliti perniagaan. Kedua, kerajaan juga memfokuskan kepada usaha memudah cara PMKS menembusi pasaran antarabangsa melalui Geran Pembangunan Pasaran ataupun MDG di bawah Matrix. Ini merupakan inisiatif fasilitasi ekspor dalam bentuk geran bayaran balik dengan izin reimbursable grant bagi PMKS membiayai kos penyertaan pameran perdagangan antarabangsa, logistik, pensijilan antarabangsa, pendaftaran harta intelek, serta pengiklanan dan pemasaran digital. Di bawah rancangan Malaysia ke-12, 300 juta ringgit telah diperuntukkan bagi menggalak dan merancakkan lebih banyak PMKS memasarkan produk tempatan ke pasaran dunia di mana seramai 1,500 PMKS
disasarkan untuk menerima manfaat grant MDG setiap tahun. Bagi RMK ke-11, sebanyak 7,727 syarikat PMKS telah menerima manfaat daripada MDG dengan menghasilkan jualan ekspor sejumlah 10.6 bilion ringgit sepanjang tempoh pandemik COVID-19 bagi tahun 2000 sehingga 15 September 2021, sebanyak 2,246 syarikat PKS telah menerima grant ini dengan penghasilan ekspor sebanyak 7.3 bilion ringgit. Matrik juga menawarkan dana ekspor perkhidmatan ataupun SEF iaitu grant bayaran balik untuk meningkatkan ekspor perkhidmatan Malaysia, merangkumi kos pengurusan projek serta pembidaan tender antarabangsa. Bagi rancangan Malaysia ke-12, sejumlah 45 juta ringgit telah diperuntukkan merangkumi 12 aktiviti promosi bagi membantu penyedia perkhidmatan Malaysia untuk mempertingkatkan akses pasaran ekspor perkhidmatan. Dalam rancangan Malaysia ke-11, sebanyak 305 syarikat penyedia perkhidmatan Malaysia telah menerima manfaat dengan penghasilan ekspor berjumlah 7.6 bilion ringgit dan untuk rancangan Malaysia ke-12, skop SEF diperluaskan kepada koperasi, GLIC dan juga GLC. Sebagai institusi pembangunan keuangan, MIDF menyediakan pelbagai skim pembiayaan mudah untuk menggalakkan pembangunan PMKS di Malaysia. Dalam tempoh Januari hingga 31 Ogos 2021, MIDF telah meluluskan sejumlah 230 juta ringgit kepada 114 PMKS. Tuan Yang di-Pertua, saya yakin melalui usaha yang dilakukan oleh kerajaan, sasaran rancangan Malaysia ke-12 untuk meningkatkan 25% sumbangan PMKS kepada jumlah ekspor dan 45% kepada KDNK akan dapat dicapai. Tuan Yang di-Pertua, Dato' Speaker, terima kasih banyak atas apa yang telah dijelaskan oleh Yang Berhormat Menteri berhubung kait dengan PMKS tadi. Iaitu daripada 100 lebih PMKS yang telah pun mendapat manfaat daripada itu. Berapakah jumlah yang terkandung melibatkan wilayah-wilayah Sabah dan Sarawak terlibat dalam pembangunan ini. Kena saya juga bangkitkan tentang dalam perbahasan di mana industri dengan izin tend to be focused in certain places dengan izin di Selangor, di tempat-tempat lain. Tapi malangnya, walaupun resources banyak di wilayah Sabah dan Sarawak, we don't capitalize cost dari segi labor, access di situ available. Kita bergantung dengan Bangladesh, dengan banyak pekerja asing di Semenanjung, tapi di Sabah sampai 200,000, 300,000 berhijrah daripada Sabah masuk ke Semenanjung untuk mencari peluang pekerjaan. Where we can, resources is readily available. Koko contohnya, kelepasi contohnya, produk-produk yang lain takkan kita tak boleh lahirkan industri di tempat-tempat di mana kos mungkin agak rendah. Terima kasih banyak. terima kasih Yang Berhormat sempurna. Memang benar Yang Berhormat ada membangkitkan perkara ini dalam perbahasan. Saya telah menyediakan penggulungan yang ringkas untuk Yang Berhormat. Namun apa yang nak saya tegaskan sini memang kerajaan dalam usaha untuk menjayakan wawasan kemakmuran bersama di mana kita ingin mengurangkan kesenjangan pembangunan di antara wilayah dan perkara ini akan saya maklumkan kepada Yang Berhormat sebentar lagi dalam jawapan saya, Yang Berhormat. Tuan Yang di-Pertua, Yang Berhormat Bukit Bendera membangkitkan mengenai industri aero angkasa. Industri tentang Ya. Tuan Yang di-Pertua, dalam RMK 12 banyak strategi ya untuk menjana semula ekonomi telah dicadangkan. Selain daripada strategi yang cantik itu, ada unjuran yang penuh harapan seperti sumbangan PMKS kepada GDP menaikkan ke 45% dan ekspor meningkat ke 25%. Akan tetapi plan implementasi dan peruntukan diperlukan untuk merealisasikan strategi ini tidak dinyatakan. Walaupun tadi Yang Berhormat Menteri ada sebut sikit peruntukan bagi beberapa strategi, tapi peruntukan ini tidak dimasukkan dalam RMK 12 buku yang diedarkan di Parlimen ini. Apakah rasional dan alasan anggaran perbelanjaan
dan projek-projek dan program yang akan dilaksanakan pada tempoh rancangan dirahsiakan. Saya ingin tahu berapakah perbelanjaan kerajaan yang dirancang bagi melaksanakan projek-projek di bawah MITI dalam RMK 12. Dan saya juga ingin minta Yang Berhormat Menteri sebutkan semua projek-projek dan program-program yang akan dilaksanakan di bawah MITI dalam tempoh rancangan. Sekian. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Pemahaman saya ini adalah sesi penggulungan terhadap perbahasan yang dibangkitkan oleh ahli yang berhormat. Namun Yang Berhormat Wang Semaju tidak membangkitkan perkara ini dalam perbahasan. Walaupun saya mengambil perhatian di atas perkara yang dibangkitkan, cuma masa yang diperuntukkan itu tidak mencukupi. Apa yang nak saya Jawapan nak tegas bertulis. ini? Ya. Bagi jawapan bertulis. Ya, terima kasih Yang Berhormat. Apa yang nak saya nyatakan sini, kerangka yang dibentangkan rancangan Malaysia ke-12 ini adalah kerangka besar agenda pembangunan negara. Namun secara spesifik peruntukan bagi setiap inisiatif itu akan terkandung dalam butiran-butiran yang akan dibentangkan dalam belanjawan pada setiap tahun. Inilah yang akan kita saksikan pada 29 Oktober nanti Yang Berhormat untuk melihat apakah perancangan keuangan yang akan dibentangkan. Itu yang pertama. Yang kedua Yang Berhormat, merujuk kepada pelaburan yang datang ke dalam negara, hari ini pelabur-pelabur bukan saja melihat kepada insentif-insentif yang bersifat fiskal, tetapi juga mereka melihat kepada value proposition yang baru. Sebagai contoh bagaimana cepatnya proses kelulusan yang boleh diberikan. Dan ini juga antara faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh pelabur-pelabur dalam meletakkan pelaburan mereka di dalam negara kita. Jadi perkara ini saya percaya akan kita bahas dan bincang dalam sesi belanjawan untuk kebaikan bersama Yang Berhormat. Saya ada hanya 5 minit saja Yang Dipertua. Yang Berhormat Bukit Bendera membangkitkan mengenai industri aeroangkasa. Industri ini dikenal pasti sebagai industri strategik dan berimpak tinggi serta pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi negara sejajar dengan Pelan Induk Industri Aeroangkasa Malaysia 2030. Rancangan Malaysia ke-12 juga telah menggariskan strategi industri aeroangkasa dengan memberikan tumpuan kepada transformasi industri untuk lebih berdaya maju di peringkat global. Inisiatif yang akan dilaksanakan merangkumi pembangunan ekosistem yang kondusif, membangunkan keupayaan melalui pewujudan kluster dan zon aktiviti aeroangkasa di kawasan ekonomi terpilih dengan mengambil kira kewujudan sektor sokongan lain seperti elektronik, otomotif, mesin dan peralatan, sistem digital aeroangkasa dan penggunaan sumber tenaga yang mampan. Pembangunan industri aeroangkasa akan memberi tumpuan kepada 4 subsektor iaitu MRO, pembuatan aeroangkasa, integrasi sistem dan perkhidmatan kejuruteraan dan reka bentuk. Sasaran bagi industri aeroangkasa yang ditetapkan dalam rancangan Malaysia ke-12 adalah untuk mewujudkan 30,000 peluang pekerjaan dan mencapai pendapatan sebanyak 30 bilion menjendang 2025. Dalam rancangan Malaysia ke-12, pembangunan kluster industri aeroangkasa di Selangor akan ditumpukan kepada bidang MRO, pembuatan dan pemasangan aeroangkasa, manakala Pulau Pinang tertumpu kepada pembangunan integrasi dan perkhidmatan kejuruteraan. Hasil komitmen kerajaan, Malaysia telah menjadi hub aeroangkasa kedua terbesar di Asia Tenggara dengan lebih 240 syarikat di dalam rantaian bekalan industri aeroangkasa Malaysia. Hampir 70% bahagian sayap komposit Airbus 320 dihasilkan oleh rantaian bekalan syarikat aeroangkasa di Malaysia. CTRM Aero Composites adalah pengeluar tunggal dan pembekal bagi fan cowls untuk Airbus 350 dan Boeing 787. Manakala Aerospace Composite Malaysia sedang berhad pengeluar komponen komposit canggih untuk pesawat komersial Boeing beroperasi di Bukit Kayu Hitam, Kedah. Saya beri laluan pada Yang Berhormat Bukit Bendera. Promosi bolehkah? Menteri hanya membacakan apa yang sudah ditulis dalam dokumen RMK 12. Saya pun baca. Soalan saya, apakah insentif khas
untuk memupuk industri ini? Dan apakah lokasi ataupun zon khas di Selangor dan Pulau Pinang untuk memupuk industri aeroangkasa ini? Ini soalan tapi tak jawab, hanya membacakan apa yang sudah ditulis dalam RMK 12. Sila jawab, Menteri. Untuk zon kluster bagi Bolehkah saya juga? aktiviti aeroangkasa, perkara ini akan dibincangkan dengan kerajaan-kerajaan negeri yang berkaitan, iaitu Pulau Pinang dan Selangor. Kerana pengezonan kawasan-kawasan ini tertakluk kepada bidang kuasa kerajaan negeri. Insentif-insentif memang sedang dipertimbangkan oleh Kementerian Keuangan kerana kita mahu industri aeroangkasa ini terus diperkasakan seperti yang saya sebutkan tadi, bukan sahaja fiscal insentif tetapi beberapa cadangan-cadangan baru. Saya nak bagi contoh bukan sahaja apa yang telah dibangkitkan dalam buku RMK ke-12. Contoh yang saya nak bagi di sini, Syarikat Aeroangkasa Malaysia terus mendapat perhatian daripada pemain industri aeroangkasa global. Pada 12 Julai 2021, Syarikat Sapura Teknik Sendian Berhad telah memeterai Heads of Agreement bersama syarikat Turkish Teknik bagi kerjasama strategik untuk operasi MRO di lapangan terbang Senai Johor Bahru. Dan sebagai permulaan, kedua-dua syarikat tersebut akan menumpukan perhatian kepada narrow body aircraft dan akan beralih kepada pesawat yang lebih besar pada masa yang hadapan. Yang Berhormat Tuaran membangkitkan tentang dasar dan strategi bagi mempertingkatkan pelaburan langsung asing dalam sektor pembuatan termasuk di Taman Perindustrian di Sabah dan Sarawak. Untuk makluman Dewan, Malaysia committed untuk menarik pelaburan yang berimpak tinggi dan mengekalkan daya saing negara sebagai lokasi pilihan bagi pelaburan di rantau ini. Malaysia terus merekodkan pencapaian yang memberangsangkan bagi tempoh Januari hingga Jun 2021 sejumlah 107.5 bilion ringgit pelaburan dalam sektor perkilangan, perkhidmatan dan sektor utama direkodkan yang dijangka dapat menjana 44,994 peluang pekerjaan. Pelaburan langsung asing yang diluluskan bagi tempoh Januari hingga Jun melonjak dengan ketara sebanyak 214.9% kepada 62.5 bilion ringgit berbanding dengan tempoh yang sama tahun lalu iaitu 19.8 bilion ringgit. Berdasarkan prestasi sehingga Ogos 2021, jumlah pelaburan yang telah diluluskan dalam sektor pembuatan sahaja adalah sebanyak 81.9 bilion ringgit iaitu peningkatan sebanyak 32.7% berbanding tempoh yang sama bagi tahun 2020. Nilai pelaburan di Sabah adalah sebanyak 4.5 bilion ringgit, manakala Sarawak pula merekodkan pelaburan sebanyak 1.5 bilion ringgit. Datuk Speaker, saya sebenarnya selain daripada itu saya really pohon dengan Datuk Speaker kalau boleh dalam, bukan saya minta pengurusan time. Kerana ini perkara yang penting. Ini masuk rancangan Malaysia ke-12. Perkara ini kita tak mahu berulang-berulang dari segi kedudukan how we industrialize the country dengan izin. Tapi persoalan dia terkadang oleh kerana masa tak mengizinkan. Banyak perkara yang cukup penting untuk ingin kita melihat meletakkan negara kita di landasan yang sepatutnya. Industrialized nation or is it trading nation? Dan saya tadi disebutkan 62 bilion diluluskan yang kementerian telah luluskan. Daripada 60 bilion ini, 62 bilion yang diluluskan. Berapa daripada itu yang dah on the ground, ya, yang telah dilaksanakan? Adakah ini termasuk dalam rancangan Malaysia yang keempat? Dah ini pun belum lagi dilancarkan. Saya dipahamkan it's not even there yet. Kementerian yang berhormat, banyak persoalan yang telah kita bangkitkan. Kemungkinan masa tak mencukupi untuk dapat dibahaskan di Dewan Yang Mulia ini. Saya pohon Masa dah tamat sebenarnya. Kalau boleh bertulis Yang Berhormat. Ya. Kita boleh kemukakan secara bertulis Ya. perincian yang dibangkitkan. Ya, kita bertulislah. Untuk makluman Yang Berhormat sempurna, angka-angka yang sebut tadi ialah kelulusan yang telah pun kita berikan untuk tempoh yang berkenaan. Namun pelaksanaan projek-projek ini tertakluk kepada kerjasama yang erat di antara Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan juga PBT. Kita sering bangkitkan dalam mesyuarat-mesyuarat menteri-menteri besar dan ketua-ketua menteri
supaya ada kerjasama yang baik. Namun sebahagian besar daripada projek yang telah kita umumkan ini telah pun berada di lapangan yang berhormat. Sebagai contoh SK Nexalis, mereka telah pun memulakan kerja-kerja di peringkat lapangan. ATNS yang baru saja mengumumkan pelaburan yang bernilai lebih 8 bilion ringgit dan kini dinaikkan hingga 10 bilion ringgit. Pada 30 September ini, pengurusan tertinggi ATNS akan berada di Kulim High Tech untuk melakukan groundbreaking ceremony bagi melancarkan projek-projek yang berkenaan. Jadi saya bersetuju dengan concern dan keprihatinan yang berhormat sempurna kerana banyak pengalaman kita sebelum ini, projek-projek yang diumumkan tapi akhirnya tidak dapat dilancarkan atau tidak berjalan kerana banyak masalah birokrasi. Sebab itu saya sebutkan di awal tadi menjawab soalan yang berhormat Wang Semaju, selain daripada insentif yang sering kita tawarkan kepada pelabur-pelabur ini, mereka juga ingin melihat bagaimana pantas dan efisien kerajaan negeri, PBT dan persekutuan untuk memberikan kelulusan-kelulusan ini supaya ia dapat dilakukan. Ini juga ada dalam teks saya sebenarnya. Ada kaedah E10 di mana ianya akan mempercepatkan proses kelulusan dan operasi syarikat yang berkenaan. Penjelasan Saya Tuan, minta 5 minit lagi Tuan Ketua. penjelasan sebab ini yang berhormat respon pada Tuan. Masa. Jadi ada sedikit Gamat. penjelasan. Yang Amat Menteri kata dia nak jawab secara bertulis. Jadi 5 minit lagi. Ada semulahan tambahan je sebab yang berhormat Saya nak respon pada habiskan Tuan tadi. sedikit. Boleh? Ya, soalan Besar yang respon sama. pada Tuan. Yang Amat. Tolong. 5 minit. Yang Amat. Ya, 5 Ya. minit. Antara usaha terkini untuk makluman yang berhormat Tuaran dan juga yang berhormat sempurna untuk memudah cara perniagaan yang dilaksanakan MPC adalah inisiatif E10 ataupun Permit Pembinaan Ekspres. Inisiatif ini akan mempercepatkan proses kelulusan mendirikan kilang pembuatan dan permit operasi tanpa mengenepikan pematuhan kepada peraturan dan keselamatan. Saya bagi contoh, sebuah kilang di Kulim yang melabur sebanyak 280 juta ringgit telah dapat disiapkan dan beroperasi sepenuhnya dalam tempoh 10 bulan sahaja berbanding dengan kaedah yang lama mengambil masa 24 bulan. Dan sekarang ini kaedah E10 ini akan dilaksanakan juga dan diperluaskan di negeri-negeri termasuk Sabah dan Sarawak untuk melihat usaha-usaha mempertingkatkan pelaburan tempatan ataupun pelaburan asing. Yang berhormat sempurna ada membangkitkan tentang New Industrial Master Plan. Untuk makluman Dewan, semenjak 1986, MITI telah memperkenalkan IMP sebagai pelan strategik yang menetapkan hala tuju jangka panjang bagi perindustrian negara bagi memperkukuhkan hala tuju strategik pembangunan industri dan mengambil kira perkembangan teknologi dan juga pembangunan lestari. MITI di peringkat akhir penggubalan New IMP 2030 dan pelan ini akan menumpukan kepada sektor-sektor baru yang berlandaskan NIA yang memberikan penekanan kepada industri pembuatan termaju, perkhidmatan berasaskan teknologi industri 4.0 serta green economy. Dan untuk makluman yang berhormat sempurna, NIMP ataupun New Industrial Master Plan juga akan merangkumkan strategi memastikan kelangsungan rantaian bekalan industri tempatan, supply chain resilience dalam berhadapan dengan kemungkinan krisis ekonomi atau krisis kesihatan global di masa hadapan. Dan inilah perdebatan dan perbahasan di banyak platform antarabangsa untuk kita melindungi dan menjamin supply chain resilience. Yang berhormat bahawa sebahagian daripada kerangka ini akan termasuk dalam RM12 dan rancangan Malaysia keempat. Cuma saya nak tahu, adakah dalam rancangan yang akan datang di mana yang berhormat akan memastikan supaya where the resources is. Contohnya di Sabah kita mempunyai gas, kita mempunyai minyak. But unfortunately downstream is not there. Kalau ada pun di Kimanis bukannya downstream. Ya, kita terpaksa hantar gas kita ke Sarawak di Bintulu diproses. And it's all distributed there. Tapi kenapa tidak dimanfaatkan? Di mana raw materials is there? It's cheaper. And labor also opportunity, jobs opportunity can be realized. Kalau sekiranya kita mempunyai dasar, kandungan, kerangka, perancangan akan datang, memfokus ke arah putting the country into a very competitive nation. Di Pengerang, tak ada minyak pun.
Tapi kenapa letak kat situ? Kenapa tak letak di Sabah di mana abundant minyak supply di Sabah? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Sempurna saya mengambil pandangan itu secara serius. Yang Berhormat memberikan pandangan yang cukup baik dan positif. Sebagai contoh di Sabah, di Sarawak, kita ada tenaga hidro yang boleh kita manfaatkan apabila kita memperkenalkan green technology untuk dasar-dasar ekonomi di masa yang akan datang. Akhirnya Yang Berhormat Datuk Tuan Speaker, Sedikit saja Speaker, penjelasan sebab tadi Cukup, respon tuaran belum di... Cukup tuan. Cukup. Tak ada masa. Ini penting ini. Dia respon dengan saya tadi. Dia buat Semua ini penting, respon ini Abang karena Mat. dibangkitkan oleh tuaran. Pendek saja. Tolonglah. Tolong saja. Okey. okey saya bagi macam 30 ni. saat. Okey. Rancangan Malaysia ke-12 ini dia makmur, inklusif dan mampan. Ekonomi yang mampan strukturnya sumbangan industri kepada GDP adalah lebih 30%. Sekarang ini sumbangan GDP kepada industri daripada industri pada GDP hanya 7%. Okey? Jadi saya mau tanya Yang Berhormat, adakah Yang Berhormat sudah membuat anjuran berapakah pelaburan yang boleh harus dibawa ke Sabah supaya kita boleh capai 30% sumbangan industri pada GDP tersebut. Dan jika sekiranya anjuran itu ada, apakah langkah-langkah itu pastikan supaya semua hal-hal hambatan untuk menarik pelabur itu dapat diatasi. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tuan. Untuk saya memberikan rekod dalam Dewan ini, sumbangan sektor pembuatan kepada KDNK pada tahun 2020 adalah sebanyak 22.9%. Manakala sektor perkhidmatan menyumbang sebanyak 57.7%. Itu rekod yang kita adalah. Dalam tempoh rancangan Malaysia ke-12, sektor pembuatan kita menjangkakan akan mencatatkan kadar pertumbuhan yang lebih tinggi, iaitu 5.7% berbanding 5.2% bagi sektor perkhidmatan. Dan dalam rancangan Malaysia ke-12 juga, Yang Berhormat Tuan, RMK 12 telah pun mengunjurkan sasaran jumlah purata pelaburan swasta setiap tahun sebanyak 258 bilion ringgit. Ini satu jumlah yang agak besar. Pada tahun lepas, jumlah pelaburan yang melibatkan ketiga-tiga sektor ekonomi iaitu sektor pembuatan, sektor perkhidmatan dan sektor utama adalah 164 bilion ringgit, Tuan Yang Pertua. Dan sektor pembuatan mencatatkan 91 bilion ringgit. Tapi untuk tempoh Januari hingga Ogos sudah pun mencecah lebih 80 bilion ringgit. Dan kita menjangkakan pada tahun ini sektor pembuatan saja akan menyumbang sebanyak 150 bilion ringgit. Dan dalam pengagihan yang kita lakukan ialah pastikan negeri-negeri seperti Sabah dan Sarawak juga mendapat manfaat daripada pelabur-pelabur asing dan juga tempatan yang ingin meneruskan atau Pandemik ini mengembangkan memberi pelaburan mereka. kesedaran pada kita dengan sumbangan sektor perkhidmatan yang begitu tinggi, ekonomi ini begitu fragile. Ya, 50 lebih peratus. saya akan Soalnya perincian tadi kepada kalau Yang setakat Berhormat. masih 22%, bagaimana kita mau sampai mampan? Apa yang makmur yang diceritakan itu? Kita akan hancur Terima juga. kasih Yang Berhormat. Akhirnya Yang Berhormat Jelun ada membangkitkan soal ASEAN Economic Community dan juga dibangkitkan tentang ASEAN FTA. Kedua-dua perkara ini oleh kerana Yang Berhormat Jelun pun tidak ada di dalam Dewan, saya akan mengemukakan secara bertulis. Yang Berhormat Tuan Di-Pertua, akhirnya saya nak nyatakan di sini bahawa MITI kekal committed untuk melaksanakan program dan inisiatif yang menyumbang kepada dasar dan sasaran yang telah digariskan dalam rancangan Malaysia ke-12. Saya juga ingin menekankan bahawa MITI akan terus berusaha untuk mengangkat martabat negara bagi mencipta kemakmuran dan kesejahteraan keluarga Malaysia, pertumbuhan ekonomi negara yang mampan, peningkatan pelaburan dan perdagangan serta penciptaan pekerjaan yang berkualiti adalah agenda utama MITI untuk menjamin pengagihan yang adil dan saksama sejajar dengan wawasan kemakmuran bersama 2030. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua, terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dan memberikan pandangan dalam sesi perbahasan ini. Sekian,
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Seterusnya saya jemput Yang Berhormat. Menteri, Kulim kalau ada buat program tu jangan lupa. Boleh minta kebenaran tak sebelum cakap? Siapa relax? Saya ingin jemput Yang Berhormat Menteri Kanan Kementerian Pertahanan. Silakan.